Kita lihat soalan 1, diberi bahawa 3P tambah 2 sama dengan 5 kurungan P tolak 2. Okey, langkah pertama, kalau nampak ada kurungan, maknanya kita kena buka kurungan. Apabila kita buka kurungan, kita kena darab masuk. 5 darab P dapat 5P. 5 darab negatif 2 dapat negatif 10. Okey. P kita letak di sebelah kiri, tiada P kita letak di sebelah kanan. Okey, 5P pindah ke sebelah, 5P adalah positif. Pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. Okey, sama dengan negatif 10 tolak 2. Sebab 2 ini adalah positif. Pindah ke sebelah akan jadi negatif. Okey, 3P tolak 5P. P kekalkan, kita hanya tukar angkanya sahaja. Kita ada RM3, tapi kita hutang RM5. Sudah bayar RM3, kita masih hutang lagi RM2. Sama dengan negatif 12. Okey. P sama dengan negatif 12. Okey. Negatif 2P ini adalah negatif 2 darab dengan P. Okey, pindah ke sebelah, darab pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Okey, P sama dengan negatif hapus 12 bahagi dengan 2 dapat 6. Jadi jawapan adalah A. Soalan 2, diberi bahawa X ialah satu integer ketaksamaan linear yang manakah antara berikut mempunyai nilai X sama dengan 5, 6, 7. Dalam soalannya X sama dengan, okey, tapi ketaksamaan yang diberi adalah guna simbol lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. Maknanya X hanya boleh dengan keadaan X lebih besar ataupun sama dengan 5 ataupun X lebih besar daripada 4. Barulah diterima. Okey, jadi kita tengok Roman 1, X tambah 1 sama dengan 6. Okey, jadi positif 1 pindah ke sebelah akan jadi negatif 1. Jadi X sama dengan 6 tolak 1 dapat 5. Jadi dengan keadaan yang Roman 1 ini, X sama dengan 6, 7, 8. Jadi bukan jawapan. Okey, yang kedua, X lebih besar ataupun sama dengan 6. Kenapa 6? Negatif 1 pindah ke sebelah akan jadi positif 1. Jadi 5 tambah 1 dapat 6. Jadi dengan keadaan ni sama juga 6, 7, 8. Pun bukan jawapan. Okey, yang ketiga, 3X. 3 melekat dengan X. Maknanya darab pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Okey. Sama dengan ini. Jadi X sama dengan 5, 6, 7. Diterima. Okey. Yang Roman 4. 2X tolak 1 sama dengan 7. 2X lebih besar daripada 8. Okey, pindah lagi. X lebih besar daripada 8 per 2. X lebih besar daripada 4. Menepati ini. Okey, jadi X sama dengan 5, 6, 7. Jadi jawapan adalah D. Soalan 3 adalah sebuah catapai yang menunjukkan bilangan murid yang memperoleh keputusan cemerlang dalam suatu ujian matematik di sebuah sekolah. Okey, diberi murid kelas 4Q sama dengan 32. Okey. Hitung bilangan murid dari 4R yang memperoleh keputusan cemerlang dalam ujian itu. Okey, untuk pengetahuan semua, satu bulatan sama dengan 360 darjah. Okey, kalau nampak simbol segi 4 maknanya ini mewakili 90 darjah. Okey, jadi kita cari dulu 4A berapa darjah. Okey, kita tolak yang lain. Kita akan dapat 70. Okey, sekarang kita kena cari satu sudut sama dengan berapa orang. Okey, jadi kita kena ambil 80 darjah ini kan. Dapatkan berapa satu darjah daripada 32 orang. Okey, jadi kita ambil 32 orang bahagi
darjah. Okey, kita akan dapat 0.4. Jadi 1 darjah sama dengan 0.4. Okey, jadi kita tahu 4R adalah 70 darjah. Jadi kita tahu sudah 1 darjah sama dengan 0.4. Jadi kita ambil 70 darjah darab dengan 0.4. Kita akan dapat 28. Okey, maknanya 70 darjah sama dengan 28 orang. Jawapan C. Soalan 4, dalam raja 2, KLM ialah segitiga bersudut tegak dan KN sama dengan NL. Okay. KN sama dengan 4 cm. NL pun sama dengan 4 cm. Maknanya K sampai L sama dengan 8 cm. Okey, soalannya dia minta cari MN. Okey, maknanya kita kena cari dulu panjang ML, barulah kita dapat cari panjang MN. Okey, bagaimana cari ML? 17 adalah sama dengan hypotenuse. Jadi, panjang ML sama dengan 17 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. Tekan kalkulator akan dapat 15 cm. Okey, setelah kita dapat 15 cm di sini dan kita tahu di sini adalah 4 cm, maknanya MN ini akan jadi hipotenus yang kedua. Okey, jadi MN sama dengan 15 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator akan dapat punca kuasa 2, 241. Tekan kalkulator kita akan dapat 15.5. Jadi jawapan B. Soalan 5, ungkapkan 5 per X tambah 5 tolak 5X per X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Okey, sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, langkah pertama kita kena kasih samakan denominatornya. Okay, yang pertama memang tak boleh kasih kecilkan sudah denominatornya. Okey, tapi yang di belakang ini denominatornya boleh kasih bahagi dalam 2 kurungan. Bagaimana dapat jawapan dalam 2 kurungan ini? Kamu boleh guna kalkulator, tekan mod 3 kali, cari EQN. Okey, dan guna langkah yang seterusnya yang sebelum teacher sudah ajar. Okey, kita masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 5. Okey, kita akan dapat X tambah 5, X tambah dengan 1. Denominator X tambah 5 ada. Okey, yang belakang ini X tambah 1 tiada kan. Okey, maknanya yang pertama kita kena darab dengan X tambah 1 supaya di bawah denominatornya jadi sama. Okey, sekarang kita boleh nampak denominator yang bahagian bawah sekali sama sudah kan? Serupa. Okey, maknanya kita boleh kasih gabung. 5 darab X dapat 5X. 5 darab positif 1 dapat positif 5. Tolak 5X sama dengan X tambah 5. X tambah 1. Okey, 5X tolak 5X sudah hapus. Tinggal lagi 5 per X tambah 5. X tambah 1. Okey, jadi jawapan adalah A. Okey, soalan 6. Ada 2 bentuk poligon boleh nampak, iaitu heksagon dan pentagon. Okey, kita nak cari nilai X. Okey, sudut dalaman untuk heksagon adalah sama dengan 120. Okey, bagaimana boleh dapat 120? Kalau kita tidak hafalkan, kita boleh guna formula N tolak 2 darab dengan 180 darjah bahagi dengan N. Okey, kasih masukkan nilai N adalah sama dengan bilangan penjurunya. Okey, ataupun bilangan sisinya, iaitu sama dengan 6. Okey, jadi 6 tolak 2 bagi lagi dengan 6, kita akan dapat 120. Okey. Begitu juga dengan pentagon.
Okey, pentagon sudut dalamannya adalah sama dengan 108. Kalau tidak hafal, guna balik formula ini, hanya akan tinggal N sama dengan 5. Okey, barulah kita cari sudut di J. Okey, bagaimana tepat? Okey, satu bulatan sama dengan 360. Tolak 120, tolak lagi 108. Kita akan dapat 132. Okey. X ini di dalam segi 4. Okey, sudut dalaman segi 4 adalah sama dengan 360. Sama juga. Okey, jadi X kita tak tahu. Di sini ada 72, di sini kita sudah tahu 132. Di sini kita boleh cari. Bagaimana cari? Di sini kan satu sudut sisi untuk pentagon sama dengan 108. Okey. Yang ini dikira sebagai setengah bulatan. Okey, jadi setengah bulatan sama dengan 180 tolak dengan 108. Kita akan dapat sama dengan 72. Okey? Maknanya X ini kita ambil 360 tolak 72, tolak lagi 72, tolak lagi 132. Okey, kita akan dapat jawapan sama dengan 84. Jawapannya adalah D. Okay, soalan 7, Raja 4 menunjukkan PQR ialah tangen sepunya kepada bulatan-bulatan di titik Q. QTU adalah garis lurus. Okey, sekarang kita nak cari nilai X. Okey, kalau UTQ ini ada garis lurus, okey, maknanya di sini adalah sama dengan 90 sebab dia adalah tangen. Okey, jadi kita boleh ambil 90 tolak 50, kita akan dapat di sini adalah 40. Okey, 90 tolak 70, kita akan dapat sini sama dengan 20. Jadi 40 tambah dengan 20 akan dapat jawapan 60. Okey, ataupun dengan cara lain, kamu nak ambil 180 tolak 50 tolak 90 sama juga dapat 40. Okey, di sebelah sini sama juga 180 tolak 90 tolak lagi 70 sama juga dapat 20. Soalan 8. Okey, kita nak cari pantulan. Syarat pantulan adalah dengan jarak yang sama. Okey, kita guna yang penjuru yang paling tajam ni. Okey, kita lukis satu garisan. Sila guna pembarisan. Kalau tidak guna pembaris, miring macam teacher. Okey, lepas tu kita kira. Kita kira petak. 1, hapus. 2 petak, hapus. 3, hapus. Okey, sudah hapus, tinggal lagi setengah-setengah. Okey, jadi dia adalah di sini. Okey, nampakkah kalau teacher sudah larikan garisan kan, kita tengok jaraknya. Ada 3 warna hijau di sini, 3 warna hijau di sini tinggal setengah, sini tinggal lagi setengah. Jadi jarak di sini 3.5, 3.5. Okey, jadi pantulannya sesuai di garisan VW. Jadi jawapannya adalah D. Okey, yang 9, segi 4M ialah image. N adalah objek. Okey, dibawa putaran 90 ikut arah jam. Kalau ikut arah jam maknanya dari kanan ke kiri ikut arah jam. Okey, sekarang kita nak cari di mana dia buat pantulan, putaran. Okey, jadi sekarang kita tengok. Ada jawapan dibagi kan, jadi kita boleh test satu-satu. Okey, yang A 2, 3. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Jadi di sini. Yang B, ini A ya. B 2, 2. C 1, 2. D 1, 0.
Okey, sekarang kita tes satu-satu. Okey, kita ambil sinilah. Kita ambil sebab M adalah image kepada N, jadi kita kena ambil titik penjuru ini dalam sudut yang sama. Okey, kita tes satu-satu. Kalau kita tes C, adakah dia sama dengan 90? Tidak. Okey, kalau kita tes D, adakah dia sama dengan 90? Tidak. Kita tes B, adakah dia sama dengan 90? Nampak macam iya kan? Tapi kita tengok sini. Letaknya 1, 2, 3, 4. Letaknya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak sama. Okey, jaraknya tidak sama. Okey, lepas tu kita tengok A. Okey, tengok A. Berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. A pun sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 10, kita kena cari median. Okey, kalau kita cari median, maknanya kita kena susun semula nombor-nombor dalam raja 7. Bermula dari nombor yang paling kecil. Okey, 0 ada 2, 0, 0, 1 ada 6. Okey, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okey, potong, 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 potong. Okey, diikuti 2. Okey, lepas tu 3. Okey, nampak sudah 4, 4, 4, 4, 4, 5. Okey, kita nak cari median, maknanya kita nak cari titik tengah di antara nombor ini. Okey, kita kasih hapus. Hapus, 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 hapus. Okey, tinggal lagi 2 nombor kan? Kalau 2 nombor hapus, tiada sudah kan? Okey, jadi yang 2 nombor ini di tengah-tengah ini kita nak cari apa nilainya. Jadi 1 tambah 2 bahagi dengan 3, kita akan dapat 1.5. Jawapan C. Soalan 11, Raja 1 menunjukkan bilangan majalah yang dijual di sebuah kedai dalam masa 1 minggu. Min bagi bilangan majalah yang dijual oleh kedai itu sehari dalam seminggu ialah sama dengan 4. Okey, kita kasih jumlahkan semua. P tambah 5 tambah 11 tambah 2P tambah dengan 6 bahagi dengan 7 hari. Minnya adalah sama dengan 4. Okey, kita kasih kumpulkan. P tambah 2P sama dengan 3P. 5 tambah 11 tambah 6 sama dengan 22 per 7 sama dengan 4. 3P tambah 22 sama dengan 28. Okey, 3P sama dengan 28 tolak 22. Okey, 3P sama dengan 6. P sama dengan 6 bahagi 3. P sama dengan 2. Jawapan C. Soalan 12, selesaikan R per X dengan kuasa negatif 1/2. Kalau kita nampak negatif 1/2, kita nak kasih tukar balik dia dalam positif, maknanya R dan S ini akan tukar tempat. Akan jadi S per R 1/2. Tujuannya adalah untuk hilangkan negatif ini. Jadi sama dengan punca kuasa S per R. Jadi jawapan sama dengan B. Diberi 2 kuasa P darab 2 kuasa 3 sama dengan 64. 64 ini kalau tukar jadi 2 kuasa nilai, satu nilai. Kita boleh tekan kalkulator ataupun dengan penghafalan, kita sudah tahu dia sama dengan 2 kuasa 6. Sekarang kita nak cari P, jadi kita fokus yang bahagian atas ini. Apabila darab, dia akan jadi tambah. P
tambah 3. Apabila bahagi maknanya dia akan jadi tolak lah. Sama dengan 6. Jadi P sama dengan 6 tolak 3. P sama dengan 3. Jawapan A. Soalan 14, Raja 8 menunjukkan sebuah silinder yang kosong dengan ketinggian 500 cm dan diameter 210. Seorang pekerja masukkan air ke dalam silinder itu sehingga penuh. Okey, dia nak cari isi padu air yang perlu dimasukkan ke dalam 3 bekas silinder yang sama. Okey, jadi kita kena cari dulu satu silinder kalau isi air dengan penuh, berapa isi padunya. Okey, jadi kita boleh guna formula pi J kuasa 2 T. Okey, ataupun kita terus darab 3 lah sebab dia minta 3 kan. Okey, jadi kita masukkan formula pi sudah dibagi sama dengan 22/7. J adalah jejari. Jejari maknanya kita kena bahagi dengan 2. Setengah. Okey, iaitu 105 kuasa 2. Ketinggiannya adalah 500. Okey. Barulah kita darab 3. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 1732500. Okey, darab dengan 3. Okey, kita akan dapat 5197 5000. Okey, tapi jawapannya dalam bentuk yang darab 10 kuasanya kan. Okey, jadi kita kena tukar. Kita kena kira berapa kuasa untuk 10. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 5.1975 darab 10 kuasa 7. Okey, tapi kita tengok jawapannya sudah pundarkan kepada 2 selepas perpuluhan kan. Okey, jadi 9 ini rujuk kepada 7. 7 lebih daripada 5, maknanya 9 ini akan tambah 1. Apabila dia tambah 1, dia akan jadi 20. Darab dengan 10 kuasa 7. Jadi jawapan adalah B. Soalan 15, nombor yang manakah dibundarkan betul kepada 3 angka bererti? Okay, kita tengok 3 angka bererti. Kita fokus sini kan. Okey. 5 tengok 4. 4 ini tak lebih 5. Jadi ubah jadi kosong. Jadi jawapannya 24500. Okey, yang ini kalau lebih daripada 5, 5 ini akan tambah 1, dia akan jadi 6. Okey, yang ini 4 2 3 hapus. Tidak. Okey, 3 pun kekal. Yang ini 4 hapus. Tapi D tak boleh jadi jawapan sebab di belakang tidak boleh letak kosong. Salah. Okey, dia hanya boleh tulis 0.00 424 sahaja, barulah dikira betul. Jadi jawapan 15 adalah B sebab sama jawapan. Okey, antara berikut yang manakah adalah peraburan? Akaun semasa adalah untuk simpanan. Okey, jadi dia bukan untuk peraburan. Okey, akaun simpanan yang biasa punyalah, ada perkataan simpanan sudah kan, bukan peraburan. Okey, simpanan tetap pun ada perkataan simpanan tetap. Okey, fixed deposit. Jadi bukan pelaburan. Pelaburan adalah amanah saham. Peraburan ini maknanya kita ada derima dividen apabila tempoh sudah masak. Jambri membuat pinjaman pribadi sebanyak 50,000 daripada sebuah bank untuk membeli sebuah kereta terpakai. Bank mengenakan kadar faedah sebanyak 5.2% setahun. Hitung bayaran ansuran bulanan jika tempoh pinjamannya adalah 5 tahun. Okey, formulanya adalah jumlah pinjaman tambah dengan jumlah faedah untuk 5 tahun. Okey, untuk 5 tahun bahagi dengan 60 bulan sebab dia kata 5 tahun kan. Okey, jadi kita masuk dalam formula 50,000
tambah dengan 50.000 darab dengan 5.2% darab dengan 5 tahun bahagi dengan 60 bulan. Okey, kita akan dapat 63,000 adalah jumlah keseluruhan pinjaman bagi 5 tahun bahagi dengan 60 bulan. Kita boleh tahu satu bulan kita kena bayar 1050. Jadi jawapan adalah C. Soalan 18 berkaitan dengan trigonometri. Kalau nampak sin tan cos dalam otak kamu terbayang so ka tua. Okey, 0.6 sama dengan 3/5. Yang ini adalah cos kan. Jadi A sama dengan 3, H sama dengan 5. Tan O per A. Okey, kita lakarkan 1/3 dulu. Okey, dengan syarat dia adalah 90 darjah. Okey, salah satu sudut adalah 90 darjah. Okey. H adalah paling panjang, iaitu sama dengan 5. H, okey, di sini ada nombor 3, 4, 5 saja kan. Paling panjang adalah 5. Anggapkan cos di sini, okey, pandang ke bawah sini adalah O untuk cos ya, untuk cos. Jadi di sini automatik akan jadi A, iaitu sama dengan 3. Okey, anggapkan tangent di sini. Tangent pandang ke sini adalah O kan, iaitu sama dengan 3. Okey, lepas tu A sama dengan 4. Okey, jadi kita lakar sekali lagi. Okey, tentu kita sudah tahu hypotenuse 5. Okey, 3, 4. Okey, dengan darjah 90. Okey, sekarang kita nak cari sin. Okey, jika sin di sini sin sama dengan O per H kan, pandang ke bawah adalah O, iaitu sama dengan 4. Okay, H sama dengan 5. Okey, tukar ke perpuluhan sama dengan 0.8. Okey, kalau kita anggapkan sin di sini, okey, pandang ke sini, O pula adalah 3. Okey, jadi sin sama dengan 3/5, tekan kalkulator, sama dengan 0.6. Tapi kita tengok jawapan, tiada 0.6, hanya ada 0.8. Jadi jawapannya adalah B. 19, okey, kita nak nyatakan sin beta tolak dengan cos beta. Okey, beta pandang ke sini, sini sama dengan O. Okey, sini adalah A, atas adalah H. Okey, sin so. Jadi O per H tolak K. A per H. Jadi O adalah 4/H5 tolak dengan 3/5. Okey, jadi jawapannya adalah B. Soalan 20, garis lurus Y sama dengan negatif 3X tambah 10 dan Y sama dengan negatif PX tambah 6 bersilang pada titik 2Q. Okey, sekarang kita nak cari nilai Q. Okey, apabila kita nak cari nilai Q, okey, kita boleh ambil satu persamaan, lepas tu ganti X sama dengan 2. Okey, ada dua persamaan kan, satu ada P, yang ini kita reject lah, kita tidak ambil. Kita ambil Y sama dengan negatif 3X tambah 10. Okey, Q ini sama dengan Y kan, jadi Y kita tukar Q sama dengan negatif 3, X tukar 2 tambah 10. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 4. Jawapan B. Soalan 21 diberi QR sama dengan RS. Okey, dua garisan ini adalah sama. Okey, sekarang kita nak cari kecurunan bagi garis lurus QT.
Okey, disebabkan dia sudah kata sama, maknanya kita kena cari koordinat Q. Okey, ini adalah tengah-tengah sama dengan 1 X, Y. Jadi paksi Y yang untuk titik R ini bawahnya nomornya adalah sama dengan 1, maknanya di sini adalah 3 petak. 2 3 petak, 1 2 3 3 petak. Jadi di sini kita pun unduhlah 1 petak, 2 petak, 3 petak. Okey, maknanya di sini negatif 1, di sini adalah negatif 2. Kita sudah tahu nilai X-nya adalah sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 0. Okey, setelah kita dapat koordinatnya, barulah kita guna koordinat Q, iaitu negatif 2, 0, dan koordinat T, 5, 4 untuk cari kecerunan. M sama dengan Y1 tolak dengan Y2 bahagi dengan X1 tolak dengan X2. Okey, anggapkan ini adalah biasanya lah. Okey, yang besar kita buat 1. Ini adalah X1 Y1, yang ini adalah X2 Y2. Okey, kita kasih ganti masuk dalam formula 4 tolak 0 bahagi dengan 5 tolak negatif 2. Kita akan dapat jawapan 4/7, iaitu A. Okey, soalan 22 ya. Ungkapkan persamaan kuadratik ini dalam bentuk am. Okey, kita tulis semula dulu. Okey, Y kuasa 2 tepinya adalah 1/2. Kalau kita nak hilangkan 2 ini, maknanya kita kena darab ke sebelah. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 2 12 tolak Y. Y kuasa 2 sama dengan 24 tolak 2 Y. Pindah ke sebelah, mesti ikut urutannya. Y kuasa 2 tolak tambah 2Y tolak 24 sama dengan 0. Jadi jawapan adalah D. Okey, soalan 23. Graf manakah yang mewakili YX sama dengan X kuasa 2 tambah 2X? Okey, kita kasih pecah dulu. Kedua-dua ada X kan, jadi kita tarik 1X keluar. Jadi tinggal lagi X tambah 2 di dalam. Okey, berdasarkan dua pecahan ini, kita boleh nampak X sama dengan 0. Satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Okey, disebabkan X kuasa 2 ini yang melambangkan kuadratik, nilainya adalah positif. Jadi, graf kamu mesti dalam bentuk senyum. Okey, senyum. Okay, yang ini muram. Okey, kalau positif, okey, ini positif, ini adalah negatif. Okey, jadi kita tengok jawapan. Okey, yang ini 0,2, bukan negatif 2, jadi salah. Okey, ini ada negatif 2, tapi dia muram, dia bukan senyum, jadi ini pun bukan jawapan. Okey, 0, negatif 2 ini senyum, jadi C adalah jawapan. Okey, C adalah jawapan. Soalan 24, apakah nilai bagi digit 4 dalam asas 5 bagi nombor 60420 dalam asas 10? Okey, 0, 1, 2. Maknanya 4 darab dengan 10 kuasa 2 sama dengan 400. Okey, 400 tukar dalam asas 5. Okey, 80, 5 darab 80 sama dengan 400, tolak, kita dapat 0. Okey, seterusnya 80 bahagi dengan 5, kita akan dapat 16. Okey, sama dengan 80 kan. Okey, 80 tolak 80 sama juga dapat 0. Okey, 16 bahagi dengan 5, kita dapat 3 point something kan, jadi kita ambil 3. Okey, dapat 15. 16 tolak 15 dapat 1. Okey, seterusnya tak boleh dibahagi sudah, sebab nombor ini kurang daripada asas. Okey, jadi 3 ini terus pindah ke sebelah, jadi 3. Jawapan dibaca dari bawah ke
atas. Jadi jawapan 3100 asas 5, yaitu jawapan D. Soalan 25, berikut ialah polisi-polisi bagi insurans motor di Malaysia kecuali. Yang ni kamu boleh rujuk buku teks. Jawapannya adalah C. Soalan 26, nilai boleh insurans rumah Zaleha ialah 350,000. Polisi insurans yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurnya sebanyak 80% daripada nilai yang boleh insur, ya. Dengan deductible sebanyak 10,000. Beliau menginsurkan rumahnya dengan jumlah 250,000 sahaja, namun rumahnya terbakar dengan kerugian menyeluruh. Hitung kerugian yang ditanggung oleh Zaleha. Yang pertama kita kena kira dulu nilai yang boleh diinsuran. Nilai insurans sama dengan jumlah keseluruhan darab dengan peruntukan co-insurance, iaitu 80%. Tekan kalkulator, kita akan dapat 280,000. Yang ini adalah yang boleh diinsurnya. Lepas tu kita kira pempasannya. Kita kira pempasannya. 250,000. Tolak dengan deductible, iaitu 10,000. Jadi jumlah pempasan yang dia boleh claim adalah 240,000. Kerugian menyeluruhnya adalah 350,000. Sebab dia kata terbakar habis, kan? Terbakar dengan kerugian menyeluruh. Jadi kita kena ambil nilai yang keseluruhan, iaitu 350,000 tolak dengan pempasan yang dia dapat claim, iaitu 240,000. Maknanya jumlah kerugian yang dia kena tanggung adalah 110,000. Jawapan adalah B. Soalan 27, antara pernyataan berikut yang manakah pernyataan benar? 100 tekan kalkulator dapat 1, betul? 13 darab 2 sama dengan 26. 3 darab 13 dapat 39. Yang ini adalah pernyataan palsu sebab dia tidak sama. 9 ialah nombor perdana, salah. 9 darab 1 dapat 9. 3 darab 3 pun dapat 9. Selain daripada 1 dan nombor sendiri yang didarabnya, dia tidak dikira sebagai nombor perdana, ya. Semua sudut tirus lebih daripada 90. Ini lagilah salah. Jadi jawapan adalah A. Yang manakah adalah penafian bagi pernyataan berikut? Kalau ada penafian, maknanya ada perkataan bukan ataupun tidak. Jadi pernyataannya 12 ialah kandaan bagi 6. Jadi kita tukar bukan. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 29, nyatakan bilangan unsur bagi set L bersilang dengan M tapi ada kurungan pelengkap di luar. Kita tengok set keseluruhan terdiri daripada nombor 5 hingga 15, termasuk 5 dan 15, ya. L adalah nombor 2 digit, iaitu sama dengan 10, 11, 12, 13 dan 14, 15. M adalah kandaan 3 bermula dari 5. Jadi kandaan 3 adalah 6, 9, 12 dan 15. Sekarang kita buat satu persatu. L bersilang dengan M.
L dengan M apa nombor yang sama, yaitu 12 dan 15 kan? 12 dan 15. Oke, sekarang daripada semua nombor kecuali 12 dan 15. Oke, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dan 14. Okey, dia nak kamu nyatakan bilangan kan. Jadi N, L bersilang dengan M, ada pelengkapnya. Ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangannya sama dengan 9. Jawapan adalah C. Soalan 30. Raja di bawah ialah gambar Raja Van yang menunjukkan bilangan unsur bagi set G, M dan set S. Okey. Diberi persamaan N, M bersilang dengan S sama dengan N, G. Okey, sekarang kita tengok M bersatu dengan S. M bersatu dengan S maknanya di tengah-tengah ni lah. Di tengah-tengah ini. Okey, iaitu X tambah X tolak 1 sama dengan N pelengkap G, bukan G. Ambil ibu jari kamu, kasih tutup bulatan G. Tutup bulatan G. Apa yang kamu nampak? Ada 2, ada X tolak 1, ada 4. Okey. Kita kasih selesaikan persamaan ni. 2X tolak 1 sama dengan X tolak 1 tambah 4 tambah dengan 5. Okey, X kita kumpulkan 2X tolak X di sini 5 tambah 1. Jadi X sama dengan 6. Jawapan adalah A. Okey, soalan 31. Raja 13 menunjukkan gambar Raja Van dengan keadaan set semesta P bersatu dengan Q bersatu dengan R. Antara berikut yang manakah mewakili kawasan berorek? Okey, kita nampak P dengan Q di sini. Yang ini tentu dia adalah bersilangan. Tapi menyeluruh dengan R. Jadi bersatu lagi dengan R, termasuk R. Okey, jadi kita tengok yang mana satu adalah benar. Okey, iaitu B. Antara yang berikut, manakah mempunyai bilangan darjah yang boleh dilukis? Okey, yang ini kalau kita buat perbandingan, ini susah, ini susah. Ini boleh. Okey, jawapan adalah C. Okey, soalan 34. Antara berikut yang manakah adalah suatu pokok? Okey, salah satu ciri pokok adalah tepi adalah kurang daripada pucuk. Okey, jadi kita buat analisis satu-satu. Okey, yang A, pucuk ada 5. Okey, tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey, lepas tu B, bucu sama juga ada 5. Okey, tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu C, bucu ada 4. Okey, tepi ada 1, 2, 3, 4. Sama. Okey, D, bucu ada 4. Tepi ada 1, 2, 3. Ada 3. Yang menepati syarat adalah D. Soalan 35. Antara yang berikut, titik manakah memuaskan ketaksamaan 2X tambah 7Y lebih besar daripada 10? Okey, jawapan diberi A, B, C, D. Maknanya kita boleh test satu-satu. Okey, kita test A dulu. Kasih masukkan dalam persamaan.
Okay, nilai X adalah negatif 3, nilai Y adalah 3. Jadi 2 kurungan negatif 3 tambah 7, 3 lebih besar daripada 10. Kan darab masuk negatif 6 tambah 21 lebih besar daripada 10. Okay, tekan kalkulator, kita dapat 15. Okay, 15 adalah lebih besar daripada 10. Okay, jadi guna simbol ini adalah betul. Okay, jadi kita sudah tahu jawapan adalah A. Soalan 36 diberi bahawa Y berubah secara songsang 1 per X tolak 3 1 per 2. Okay, dan diberi Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 7. Okay, maknanya kita kena cari dulu nilai K, baru boleh ganti masuk nilai Y untuk cari nilai X yang baru. Okay, Y sama dengan K per X tolak 3 1 per 2. Okay, ganti masuk Y sama dengan 2. K kekalkan. X sama dengan 7. Okay, kita kasih selesaikan di bawah, dia akan jadi 4 1 per 2. Okay, 2 sama dengan K. Kalau 4 kuasa 1 per 2, dia sama dengan punca kuasa 4. Okay, 2 dibawa denominator, pindah ke sebelah akan jadi darab, jadi K sama dengan 4. Jadi kita boleh wujud persamaan yang baru, iaitu Y sama dengan 4 per X tolak 3 1 per 2. Okey, cari nilai X apabila Y sama dengan 4. Jadi Y kita ganti dengan 4. Okay, sama dengan 4 per X tolak 3 1 per 2. Okey, kita kasih selesaikan satu persatu. Kita tukar tempatnya dulu. 4 pindah ke sebelah. X tolak 3 kuasa 1 per 2 pindah ke sebelah juga. X tolak 3 1 per 2 sama dengan 4 per 4. Okey, jadi X tolak 3 1 per 2 sama dengan 1. Okey, kita kasih hilangkan 1 per 2 ini, maknanya kita kena darab kuasa 2 kan. Okey, jadi X tolak 3 1 per 2 darab dengan kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. Okay, jadi kita akan dapat X tolak 3 sama dengan 1. Okay, sebab yang ini hapus, jadi 1 sudah. 1 kuasa 2, tekan kalkulator, sama juga akan dapat 1. Okay, lepas tu negatif 3 pindah ke sebelah akan jadi positif. 1 tambah dengan 3, jadi X sama dengan 4. Jadi jawapan adalah C. Soalan 37, jadual 37 menunjukkan nilai P, Q dan R. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara songsang dengan kuasa 2R. Tukar simbol sama dengan P sama dengan KQ per R kuasa 2. Okay, daripada jadual 37 kita nampak M ini tiada nilai, maknanya kita kena cari nilai M. Okay, kita guna baris yang pertama, ganti masuk untuk cari dulu nilai K. P sama dengan 15, Q sama dengan 3, R sama dengan 4. Okay, 15 sama dengan 3K per 16. Okay, pindah ke sebelah. Okay, 15 akan darab dengan 16 bahagi dengan 3.
sama dengan K. Tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 80. Okey, ganti masuk nilai K. P sama dengan 80 Q bahagi R kuasa 2. Baris yang kedua, kita nampak P diberi adalah nilai 16, Q adalah 5. R tiada nilai, iaitu M kuasa 2. Jadi kita ganti masuk M. Okay, kita kasih pindah tempatnya. M kuasa 2 sama dengan 80 kurungan 5. Boleh terap terus. Okay, bahagi dengan 16. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat 25. Okay, M ada kuasa 2. Kalau kita nak hilangkan kuasa 2, maknanya kita kena darab dengan 1/2 ataupun punca kuasa. Okay, supaya kasih hilangkan. Okay, kasih hilangkan. Okay, 1/2 dia sama maksud dengan punca kuasa ya. Okay, jadi darab masuk di sini tinggal M. Okay, punca kuasa 25 atau 25 1/2 pun boleh. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai M sama dengan 5. Jadi jawapan adalah C. Soalan 38, Raja 13 menunjukkan beberapa keping kad berlabel dengan huruf daripada perkataan gasing. Okay, ada 6. Maknanya NS-nya sama dengan 6. Sekeping kad dipilih secara awal. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad dilabel dengan huruf konsonan. Yang mana satu adalah konsonan? G, S, N, G. Okay, ada 4. Okay, kasih masuk dalam formula. Formulanya adalah PA per PS. PS merujuk kepada kuantiti S, bilangan S, iaitu 6. PA merujuk kepada apa yang dia minta, iaitu huruf konsonan, ada 4. Boleh dikasih kecilkan lagi, jadi 2/3. Okay, jadi jawapan adalah A. Soalan 39 diberi AX sama dengan 12/10. Kita kena tentukan peringkat matriks X. Okay, untuk pengetahuan semua, peringkat A adalah 2 lajur darab dengan 2 baris. Jawapannya adalah 2 lajur darab dengan 1 baris. Jadi yang X ini, yang X ini sudah tentukan. Yang pertama, dia mesti terdiri daripada 2. Sebab mesti yang tengah-tengah ini adalah nilai yang sama. Barulah kita boleh dapat jawapan yang di luar. Okey. Jadi X sudah tentukan pertama adalah 2 lajur. Okey. Peringkat di belakang kita tengok di sini. Jawapannya 1 kan, jadi kita letak di sini 1. Okey, jadi jawapannya adalah 2 darab 1. Soalan 40, kita kena cari nilai X dan Y berdasarkan persamaan matriks yang diberi. Okey, jadi kita kasih selesaikan dulu. 2 darab 3 kita akan dapat 6. Bawa 2Y. Negatif 2, 10. Tolak. Negatif 9, 12, 4, negatif 2. Barulah sama dengan 15Y X 12. Okey, kita tengok 2Y ada di sini. Okey, lepas tu X kita ikut kedudukannya. Okey, sudah tentu kedudukannya. Okey, barulah kita buat penyelesaian. Okey, kita cari X dulu. Negatif 2 tolak 4 sama dengan X. Okey, jadi X sama dengan negatif
2Y tolak 12 sama dengan Y. Okey, jadi 2Y tolak Y sama dengan positif 12. Jadi kasih selesaikan Y sama dengan 12. Okey, yang menepati jawapan adalah